Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap semuanya sihat. Kita bertemu lagi kali ini dalam kelas pendidikan Islam tingkatan 4 bersama Ustazah Rohaiza. InsyaAllah hari ini kita akan mengulang kaji bidang akhlak Islamiah dalam tajuk bersikap benar menjauhi kemunafikan. Tajuk ini adalah sambungan daripada siri 1. Standard pembelajaran yang perlu dicapai ialah yang pertama, menjelaskan contoh bersikap benar yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, merumus hikmah bersikap benar dalam setiap keadaan. Contoh Rasulullah bersikap benar iaitu Rasulullah menyampaikan wahyu Allah kepada manusia dengan bersifat benar. Rasulullah tidak berbohong atau menokok nambah wahyu Allah. Segala apa yang Nabi sampaikan adalah berdasarkan kepada wahyu semata-mata. Seterusnya, contoh yang kedua, baginda sentiasa bercakap benar walaupun ketika sedang bergurau. Al-Hasan radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang perempuan telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendoakannya masuk ke dalam syurga. Lalu baginda memberitahunya bahawa orang tua tidak akan masuk ke dalam syurga. Wanita itu terus berlalu pergi sambil menangis. Lalu Rasulullah bersabda, "Akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Inna Allah Ta'ala yaqul faj'alnahunna abkara uruban atraba." Riwayat At-Tirmizi. Kamu beritahulah kepadanya bahawa sesungguhnya dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami ciptakan wanita-wanita penduduk syurga itu secara langsung, di mana kami jadikan mereka gadis-gadis yang penuh dengan cinta kepada suami masing-masing dan sebaya umurnya. Nabi SAW dalam keadaan bergurau pun tetap bercakap benar. Seterusnya, mari kita lihat hikmah bersikap benar. Yang pertama, terpelihara daripada sifat munafik yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, menenangkan hati kerana tidak melakukan dosa. Seterusnya, hikmah yang ketiga ialah saling bekerjasama kerana wujud perasaan saling mempercayai. Dan yang keempat, menjadi contoh teladan kepada orang lain kerana maruahnya dipandang tinggi. Sikap benar sangat penting supaya kita dapat menjauhkan diri daripada sifat munafik. Sifat-sifat munafik sangat Allah benci. Antara tanda-tanda orang munafik, apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia akan mengkiri janji, dan apabila diberi kepercayaan, dia akan mengkhianatinya. Baiklah, sekarang kita lihat beberapa contoh soalan SPM. Antara soalan yang boleh ditanya adalah dari aspek maksud, takrif atau pengertian. Contoh soalan, bersikap benar akan menjauhkan dari sifat kemunafikan. Apakah maksud bersikap benar? Maksud bersikap benar ialah tidak berdusta dari segi perkataan, perkabaran dan perbuatan. Bagi menjawab soalan ini, murid-murid perlu menghafal maksud dari segi istilah. Biasanya soalan maksud membawa 2 markah. Contoh soalan seterusnya, jelaskan 2 hikmah bersikap benar. 2 hikmah bersikap benar ialah terpelihara daripada sifat munafik yang dibenci Allah. 2. Menenangkan hati kerana tidak melakukan dosa. 3. Saling bekerjasama kerana wujud perasaan saling mempercayai. Soalan ini anak-anak perlu jawab dalam bentuk poin. Manakala ini adalah contoh soalan kebat. Soalan kebat ada stimulus. Anak-anak perhatikan di sebelah kiri ada keratan akhbar. Usah sebar berita palsu boleh menimbulkan ketidaktenteraman awam berkaitan situasi politik negara ketika ini. Okey, anak-anak perlu baca stimulus hingga habis dan fahamkan. Kemudian baca soalan dan cari apa kehendak soalan.
Okey, soalan ini meminta murid-murid menyatakan hujah tentang kesan negatif terhadap masyarakat apabila mengabaikan saranan usah sebar berita palsu. Ini adalah contoh jawapan kebat. Ingat ya anak-anak, soalan kebat perlu dijawab dalam bentuk esei, jangan jawab dalam bentuk poin. Baiklah, kita lihat cadangan jawapan. Perbuatan menyebarkan maklumat palsu boleh menyebabkan salah faham dalam masyarakat. Ini merupakan isi. Hal ini kerana ianya boleh menyebabkan berlakunya fitnah. Ini adalah huraian. Dengan hal yang demikian, boleh menggugat keharmonian hidup bermasyarakat. Ini adalah huraian lengkap. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang berilmu, janganlah kita terpengaruh dengan berita palsu kerana ianya boleh membawa kepada kemunafikan. Ini adalah kesimpulan. Okey, dalam soalan kebat perlu ada 4 perkara iaitu ada isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, jika jawapan murid-murid mengandungi keempat-empat perkara tadi, insya-Allah boleh dapat 4 markah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membantu anak-anak memahami dan mengulang kaji pelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.